ni Kumiho Kuki ni tak lain tak bukan ialah Aiman Master lah. Tak ada orang lain. Okey, tak ada orang lain lah tu. Okey, baik. So kita akan meneruskan bab 10 iaitu Sarawak dan juga Sabah. Alright. Okey. So kita lihat di sini tentang Sarawak dan Sabah dan ini adalah bab yang terakhir dalam sejarah tingkatan 2. Dan kenapa kita buat revision? Kerana kita tahu bahawa ramai yang akan menghadapi peperiksaan bila buka sekolah nanti. Hari Isnin ni buka sekolah kan, tapi ramai yang kata PDPR cikgu. Yalah, PDPR pun takut-takut nanti akan ada exam juga. Kan kita risau yang tu, takut ada exam, sama ada exam secara online pula. Jadi kita kena bersedia, betul? Kita kena bersedia. Jadi sebab itu cikgu mempersiapkan kamu untuk menghadapi peperiksaan itu. Baik, so kita nak lihat hari ini berkaitan dengan bab 10 Sarawak dan juga Sabah. Kalau ada sebarang soalan, tanya tau. Dan kalau kamu nak tanya, boleh tulis. Okey, boleh tulis dalam Zoom chat ini. Baik, ada yang tanya, esok saya dah mula sekolah. Oh ya Daing, kamu akan balik ke ni ke? Balik ke sekolah ke? Balik ke Gua Musang? OPDPR, okey. Agaknya ada PT3 tak cikgu? InsyaAllah ada. Okay. Batch kamu insyaAllah ada PT3 ya. InsyaAllah. Okay, 19 Januari exam. Okay, 19 Januari. Tak adil, mana ada adil? Okey. Baik, kita lihat di sini berkaitan dengan topik-topik yang penting. Okey, cikgu akan highlightkan dan juga cikgu akan bulatkan mana-mana topik yang penting, ataupun juga kata kunci yang penting untuk bab ini. So kalau kita lihat di sini, hubungan Sarawak dan Sabah, kalau kita lihat ada beberapa nama yang paling penting kamu kena ingat, iaitu Gua Niah. Gua Niah di Sarawak adalah pusat pembuatan tembikar. Itu penting kamu kena ingat. Kemudian juga pelabuhan Cupo. Ini Cupo ni, pelabuhan ini menjadi tempat mengeksport besi ke Funan. Dan juga Santubong adalah kerajaan awal yang mempunyai pelabuhan. Santubong ialah kerajaan awal. Kerajaan awal itu antara kata kunci yang penting. Dan juga pada abad ke-13 ada industri peleburan besi, iaitu di Santubong. Jadi ini berkaitan dengan hubungan Sarawak dan Sabah dengan dalam alam Melayu, di mana Sabah dengan Sarawak juga ada buat hubungan melalui perdagangan. Sebab itu ada banyak pelabuhan. Sebab ada perdagangan. Baik. So kalau kita lihat seterusnya, iaitu kalau kita lihat akibat daripada kemajuan perdagangan di Sarawak dan Sabah, maka kita lihat ada beberapa kerajaan telah meluaskan pengaruhnya di Sarawak dan Sabah. Means ada beberapa kerajaan telah mencacah Sabah dan Sarawak. Iaitu contohnya kerajaan apa? Srivijaya. Dan juga kerajaan Majapahit. Jadi ini membuktikan bahawa Sarawak dan Sabah ini pernah dijajah oleh Srivijaya dan juga Majapahit. Kena ingat kata kunci situ ya. Baik. Seterusnya kita lihat selepas itu apabila merosotnya kerajaan Majapahit, maka muncullah Kesultanan Melayu Brunei dan juga Kesultanan Sulu yang telah memerintah Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah ya. Jadi kalau kita lihat di Sarawak dan Sabah ini memang pernah diperintah oleh Brunei dan juga Sulu, dan Brunei telah meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kalau kita lihat di sini, meluaskan pengaruh ke Sarawak, menjalin persahabatan dengan kerajaan Sambas. Baik, kerajaan Sambas lah yang telah menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Dan apabila Kesultanan Brunei ini semakin berkuasa,
maka lemahlah kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sarawak seperti Kerajaan Melayu Santubong, Kalka, Samadong dan Melanau. Okay, dah lemah. Melemahkan kerajaan itu. Kerana apa? Kesultanan Melayu Brunei telah menguasai Sarawak. Okay, begitu juga Kesultanan Sulu di mana telah menyebarkan pengaruhnya di timur laut Borneo dan ini telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Dan Sabah kaya dengan apa? Hasil laut dan hasil hutan, terutama sekali sarang burung. Sarang burung untuk apa ya? Untuk herbs. Boleh buat sup. Sup sarang burung. Burung apa? Burung murai. Burung murai ke? Tak, burung walid. Okey, burung walid. Okey. Baik. So ini berkaitan dengan perluasan pengaruh Brunei dan juga Sulu di Sarawak dan juga Sabah. Baik. Kemudian datang juga agama. Datang juga agama di Sabah dan Sarawak iaitu agama Buddha dan juga agama Hindu. Agama Buddha, terdapat banyak objek agama Buddha dan salah satunya adalah penemuan patung Ganesha di Limbang, Sarawak. Itu menunjukkan agama Buddha. Manakala untuk agama Hindu pula, telah pun tersebar, kemudian juga datanglah Islam. Kenapa Buddha dengan Islam? Ini kesilapan lah ni, typo. Ini bukan agama Hindu ya. Minta maaf. Sila betulkan kalau ada nota ini. Sebenarnya nota ini diperolehi oleh para pelajar yang telah menyertai bengkel online dan juga bengkel fizikal di Shah Alam hari itu. Jadi kalau yang lain-lain tak dapat lagi, nak ke? Yang lain-lain yang tak dapat lagi nota ni nak ke? Kalau nak, nanti cikgu bagi tahu cara macam mana nak dapatkan. Okey. Nak cikgu nak. Nanti cikgu bagi tahu. Okey. Baik. Kesultanan, agama Islam telah sampai ke Kesultanan Melayu Brunei yang menyebarkannya dan Kesultanan Melayu Sulu berperanan penting dalam penyebaran Islam di pantai timur Sabah. Baik, maknanya agama Buddha dan agama Islam dah sampai ke tanah ke Sarawak dan juga Sabah. Baik. Setakat ini kita telah lihat beberapa muka surat. Dan kita akan lihat bagaimana Sarawak ini jenis kepimpinan dia. Ingat Sarawak ada dua jenis kepimpinan, iaitu kepimpinan kesukuan dan juga kepimpinan lembah sungai. Maknanya lembah sungai itu di kiri dan kanan sungai. Dan di lembah sungai ada dua jenis bentuk pemerintahan, iaitu kerajaan dan juga wakil raja. Maknanya total ada tiga lah sebenarnya. Total sebenarnya ada tiga. Tapi kalau mengikut jenis kepimpinan memang ada dua, kesukuan dan lembah sungai. Baik, kalau kesukuan, dia ada pemimpinan iaitu melalui suku-suku kaum. Suku kaum ni ada ketua dia dan inilah ketua dia yang selalu korang lupa. Betul tak? Selalu korang lupa, iaitu tuai rumah untuk orang Iban, kelunan maren untuk kaum Kayan, kemudian peran lepo untuk kaum Kenyah dan juga laih raih untuk kaum Kelabit. So relatekan dia. Orang Iban dengan tuai rumah. Kemudian juga kaum Kayan, ketua dia ialah kelunan maren. Kemudian kaum Kenyah, ketua dia adalah peran lepo. Peran lepo. Dan juga kaum Kelabit, ketua dia adalah laih raih. Jadi kita akan nampak relation dia. Baik. Untuk lembah sungai memang ada dua jenisnya, kerajaan dan wakil raja. Dan kerajaan terdiri daripada kerajaan-kerajaan seperti apa cikgu? Seperti Samadong, Sawaku, Kalka, Saribas, Melanau. Kan? Kelakar lah bunyi dia cikgu. Memanglah Kalka.
Bukan Kelakar, Kalkar. Kelakar lain, Kalkar lain. Baik, itu kerajaan. Kemudian kalau wakil raja pula, okay, iaitu wakil raja ni dia akan menggunakan gelaran seperti apa tahu? Datu, Datuk Abang, Dayang. Jadi ini wakil raja. Wakil raja mana? Wakil raja Kesultanan Melayu Brunei. Inilah dia pemerintahan wakil-wakil raja. Jadi kita nampak, okey, jenis kepimpinan utama ada dua, kesukuan dan lembah sungai. Lembah sungai pun ada dua, kerajaan dan wakil raja. Di situ. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, okey, berkaitan dengan di Sabah. Di Sabah pula. Tadi di Sarawak sekarang ni di Sabah pula. Di Sabah sama juga rupa-rupanya. Iaitu dia ada kesukuan dan juga dia ada lembah sungai. Dan juga cuma dia beza dia ada wakil raja dan dia ada ketua bebas. Sarawak tak ada ketua bebas Sabah je ada ketua bebas. Dan di Sabah tidak ada kerajaan. Di Sarawak ada kerajaan. It's okay Melody. Baik. Kemudian kesukuan kalau di Sabah, okay, dia adalah bentuk kepimpinan dia hampir sama. Tak kira lah kadazan dusun ke, murut ke atau orang sungai, semuanya akan diketuai oleh orang tua. Orang tua. Okay. Semua diketuai oleh orang tua dan ada Bobo Hizan dan Bobo Lian ini adalah yang menguruskan soal adat dan pantang larang. Itu tentang Bobo Hizan, Bobo Lian. Kemudian ketua bebas. Di sini ada ketua bebas yang bebas daripada kawalan kuasa luar. Dan kalau kita lihat lembah sungai pula, wakil raja ni ialah wakil raja Kesultanan Sulu sebenarnya. Mereka akan menjaga keamanan, menjaga kebajikan dan mengutip cukai. Tapi yang paling power Sabah ni, dia ada wakil ketua bebas tau. Ketua bebas ni, okay, contohnya ada dua orang. Ingat nama ni, iaitu Sharif Osman dan juga Datuk Kurunding. Sharif Osman menguasai kawasan Marudu dan Datuk Kurunding menguasai kawasan Tunku. Diorang ni ketua bebas undang-undang dalam tangan mereka sendiri. Undang-undang, mereka menjalankan undang-undang mereka sendiri. Mereka tak ikut mana-mana undang lain. Diorang buat undang-undang mereka sendiri. Itu penting. Itu perbezaan pemerintahan di Sabah. Okay. So kalau cikgu ulang balik, pemerintahan di Sarawak ada kesukuan, ada lembah sungai terbagi pada dua juga, kerajaan dan juga wakil raja. Tetapi kalau kepimpinan di Sabah, ada kepimpinan kesukuan dan juga lembah sungai juga dipecahkan dua, tetapi wakil raja dan juga ketua bebas. Okay Jane, it's okay. Ramai yang masuk lambat, but it's okay. Tak ada masalah. Yang penting masuk jangan tak masuk rugi. At least kamu boleh revise, kan? Sebab kalau kamu kata, cikgu, saya boleh buat revision sendirilah cikgu, kan? Memanglah boleh. Tapi bila? Tapi bila tu satu. Yang kedua, rajin ke? Rajin ke baca buku tu? Cikgu tahu semua ni bukan malas Kamu semua bukan malas, tapi tak rajin baca buku sejarah. Betul tak? Betul tak? Bukan malas, tapi tak rajin. Easy said than done. Okay, I know. Saya rajin. Bagus. Okay. Betul. Jadi, kamu rajin apa? Rajin mendengar. Sebab itu kena masuk kelas cikgu supaya kamu boleh dengar. Tak baca tapi dengar. Itulah. Dengar cikgu bebel kan. Cikgu yang bacakan untuk korang kan. Rajin tidur. Baik. Seronoknya tidur. Okay. Baik. Baik. Kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak dan Sabah. Kegiatan ekonomi di Sarawak sama je. Sebenarnya kalau pesisir pantai ni, tepi-tepi pantai,
memang dia orang akan buat apa? Perdagangan, menangkap ikan, membuat perahu. Tapi di Sarawak ada special, iaitu sagu. Ingat ni, ada perusahaan sagu yang dibuat oleh kaum Melayu, Kedayan dan juga Melanau. Dia ada sagu. So yang lain-lain tu sama je. Kalau kamu comparekan pula dengan Sabah, okey, Sabah kalau kita lihat sama macam Sarawak tadi. Cuma dia perbezaan dia di pedalaman, dia ada mengutip sarang burung yang dilakukan oleh orang-orang Murut. So take note tentang perbezaan kedua-dua ini ya. Perbezaan kedua-dua ini. Kalau nak katakan yang lain-lain kan, okey, contohnya di Sarawak menangkap ikan. Okey, di sini Sabah pun ada menangkap ikan. Membuat perahu, Sabah pun ada buat perahu. Sama je. Cuma uniknya, okey, di Sarawak ada perusahaan sagu, di Sabah tak ada. Kemudian di Sabah ada mengutip sarang burung. Okey, di Sarawak tak ada. Jadi kamu kena tengok perbezaan itu. Tengok alright. So cikgu harap kamu dah jelas tentang perbezaan-perbezaan itu. Alright. So kita teruskan lagi dengan okay, kita lihat keunikan masyarakat Bumiputera, Sarawak dan juga Sabah. Okey, kalau Sarawak, okey, ingat antara kaum yang tinggal di Sarawak iaitu Iban, Melayu, Bidayuh, okey, Melanau dan juga orang-orang Ulu seperti Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan juga Punan. Ni orang-orang Sarawak ya. Ada orang Sarawak kat sini. Okey. Dulu Faris Hamzah ada. Dia orang Sarawak. Ni tak tahu ada ke tidak ni. Baik. Kalau di Sabah ada Kadazan Dusun, ada Bajau, okey, ada kaum Murut, ada kaum Suluk, ada orang Sungai. So ingat perbezaan dia. Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Suluk dan juga orang Sungai ini adalah di Sabah. Banyaknya orang. Ya, memang banyak orang. Bukan banyak orang. Banyak suku kaum. Kalau kamu tengok macam orang Melayu pun ramai juga suku kaum dia. Ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang apa lagi? Banyaklah sebenarnya. Jadi cikgu siapa namakan kaum-kaum ni? Mereka sendiri menamakan kaum-kaum mereka itu. Okay. Sebab itu memang keturunan. Keturunan macam Iban, dia tahulah ada keturunan Iban dan anak cucu cicit dia pun Iban juga. Jadi mereka yang menamakan diri mereka lah. Okay. Baik, so itu ramai-ramai itu dan kita tahu bahawa di Sabah Sarawak memang mereka mementingkan sungai. Ingat mereka hidup di tepi sungai sebab itu sungai sangat penting di Sabah dan Sarawak. Untuk apa? Untuk kegunaan harian, untuk pengangkutan, okay, untuk pertempatan. Sebab mereka ada kampung air, mereka tinggal kampung, rumah-rumah itu dibina di atas sungai. Sumber rezeki, perdagangan dan ada kegiatan-kegiatan rekreasi. Inilah kegunaan kepentingan sungai. Dan sungai yang paling panjang di Malaysia terdapat di Sarawak. Sungai apa yang paling panjang di Malaysia? Sungai apa yang paling panjang di Malaysia? Sungai Rajang. Ya, betul. Sungai Rajang. Betul. Bagus. Sungai Rajang. Betul. Tapi sungai apa yang paling tajam di Malaysia? Sungai yang paling tajam. Pernah dengar? Sungai yang paling tajam. Ada. Sungai Buaya tak. Sungai yang paling tajam ialah Sungai Lembing. Kak Pahang. Kak Pahang ada Sungai Lembing. Ui, tajam. Lembing kan tajam. Okay. Jadi, Sungai Lembing tajam tu. Okay. Baik.
Saya nak kata Sungai Beku, boleh ada Sungai Beku. Okey. Boleh Sungai Beku. Okey. Baik. Kesenian. Okey. Masyarakat Sarawak. Masyarakat Sarawak memang pandai menenun kain. Diorang buat kain sendiri kau. Iaitu kain-kain dia lah, nama dia Puah Kumbu dan juga Keringkam. Puah Kumbu orang Iban yang buat. Kalau Keringkam orang Melayu yang buat. Dia ada kain dia lah diorang pandai, diorang tenun tau. Diorang tenun. Kadang-kadang diorang jahit kain diorang. Korang pandai menjahit. Yang perempuan ni pandai menjahit. I don't think so. Boleh percaya ke korang ni? Boleh percaya ke korang boleh menjahit? Boleh, tapi dia terbuka lah. Dia terbuka lah kan. Nasib baik kau jahit kain. Kalau kau jahit seluar ke tiba-tiba dah pakai seluar terbuka, ups, habis. Habis. No, 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 no. Okay, baik. Okay. Saya cukup pada trip disappear. Okay, baik. Alright, bagus. Cuba cuba. Bagus. Baik. Kemudian craft tangan. Okay. Craft tangan ni sebenarnya orang-orang Iban di sana, orang-orang Sarawak, mereka pandai buat siutung duduk, lanji dan basung. Dan ini semua sebenarnya adalah bakul ataupun dalam bahasa Jawa dipanggil basket. Ini semua basket. Cuma ada basket kecil, basket besar. Dia macam tu je. Dan nama dia pun berbeza-beza. Siutung duduk, lanji basung, bakul orang ulu dan juga ada terendak. Terendak tu apa cikgu? Ni macam ni. Macam ni dipanggil tanjak kan. Diorang sana panggil terendak. Diorang ada terendak tu. Lanji tu apa? Sama juga bakul. Bakul juga, tapi bakul yang jenis kecil sikit untuk membawa hasil padi. Tambah O kat belakang jadi Roy, kau ni kan kau tambah sendiri, jangan cakap cikgu. Kau tambah sendiri. Okey. Kemudian pertukangan. Soalan ni sudah keluar Okey, iaitu pertukangan iaitu tiang totem. Tiang totem ini sebenarnya cikgu dia nakal. Memang Roy Ang ni memang nakal walaupun dia agak handsome tapi nakal. Okey. Ainul sudah. Baik. Tiang totem. Cikgu saya serius, saya betul tak tahu. Jangan tanya. Okey. Okey. Okey, baik. Baik, tiang totem melambangkan status masyarakat. Tiang totem tu tiang yang mana ada mayat diletakkan ke atas itu. Mayat diletakkan ke atas tu tiang totem. Dan tiang totem ini mayat golongan atasan saja boleh diletakkan tinggi di atas tiang itu. Untuk buat apa? Maknanya untuk sebagai apa? Menghormati mayat tu. Maknanya mayat tu orang yang hebat-hebat. Kan? Jadi itu sebenarnya. Tapi risau kan? Takut kita lalu kat bawah. Tutup nanti dia turun. Dia turun. Kemudian kamu tanya, siapa ni? Kan? Zombie. Sudah jadi zombie. Hampir. Okey, baik. Kemudian kita lihat ada patung beruang pula, patung burung kenyalang. Burung kenyalang ni lambang kepahlawanan kaum Iban lambang kepahlawanan. Maknanya mereka ni pandai bertukang pandai membuat tiang, pandai mengukir patung, patung burung kenyalang dan sebagainya. Hebat diorang ni, orang-orang di Sarawak. Orang di Sabah hebat ke? Orang di Sabah hebat juga. Tak percaya tanya, ada pelajar Sabah kita kat sini kan. Nanti kita tanya dia. Baik, tenunan kain. Diorang pun pandai tenun kain tau, orang Sabah. Ada inavol, kain dastar yang digunakan sebagai tanjak. Ni tanjak, kain dastar tu ya. Kemudian ada kraft tangan. Okey, kraft tangan mereka menghasilkan tikar pandan dan juga duang iaitu tudung saji. Ni semua kena ingat cikgu. Tak, ini refresh. Kalau ingat bagus.
Kalau ingat bagus Wai. Okey. Dan pertukangan, mereka pandai membuat besi. Tak ingat langsung, kena ingatlah. Okey. Tak ingat langsung, kena ingatlah. Sikit-sikit pun tak apa. Jangan langsung tak ingat. Okey, penting. Ya, penting. Baik. Seterusnya, kita lihat berkaitan dengan perayaan. Okey. Apakah perayaan yang disambut oleh orang-orang di Sarawak dan Sabah? Orang Sarawak, mereka menyambut pesta menuai. Okey. Ataupun gawai Dayak. So mereka kat sinilah pesta menuai atau gawai Dayak ni, mereka ada upacara miring sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan mereka, dan ada juga acara kumang dan keling gawai untuk memilih ratu cantik dan lelaki tampan. Mencari ratu cantik dan lelaki tampan. Rasa-rasanya kita boleh buat tak? Okey. Semua tu lepas tu baca kat lambat sikit. Betul Ainun. Betul Ainun. Tapi rasanya kalau kita buat acara memilih ratu cantik dan lelaki tampan dalam kelas kita ni, okey, boleh menang tak agak-agaknya? Boleh dapat tak? Okey, ratu cantik dan lelaki tampan tu. Boleh kot. Okey, boleh kan? Baik. Pesta menuai, kemudian pesta babulang ataupun makan tahun. Itu pesta dia. Okey, dan juga satu lagi pesta kaul. Okey, pesta kaul ni untuk mengelakkan malapetaka atau roh-roh jahat yang digelar sebagai ipok. Kan? Tapi sebenarnya betul ke ejaan bacaan dia ipok? Betul ipok? Betul ipok Betul. Bacaan dia sebagai ipok. Betul Melody dan juga Arif, betul ipok ipok. Okeylah. Ipok. Ingatkan bacaan dia lain. Ingatkan bacaan dia lain. Ingatkan Is it iPod? cikgu ingatkan iPod. Macam iPhone kan, iPod ke iPod ke kan. Who knows? iPod. Okay. So mungkin bacaan dia iPod kot. iPod okay. So itu. Okay. Baik. iCog pula. iCog. Habis. Kemudian untuk di Sarawak kita ada pesta keamatan. Ini pesta keamatan ni memang sebagai tanda kesyukuran untuk meraihkan semangat padi. Dan di sinilah berkaitan dengan upacara ini dijalankan oleh Bobo Hizan dan Bobo Lian. Bobo di mana? Bobo di sini. So tu pesta keamatan. Kemudian dia ada Regatta Lepa. Regatta Lepa ni sebenarnya adalah perlumbaan perahu. Regatta Lepa ni ialah perlumbaan perahu. So, Nohat Airi tanya, Bobo Hizan tu apa? Bobo Hizan tu bomo. Bomo? Tahu bomo? Syaman. Macam itulah. Itu contoh. Tu Kan. macam tak betul je cikgu. Itu kan contoh. Okay. Jadi tak tahulah pula kalau bomo sekarang dah up to date bomo sekarang dah up to date. Dia tak buat macam tu lagi dah. Dia buat itu bomo lain. Itu bomo lain. Baik, seterusnya. Cikgu belajar di mana? Ada bomo macam tu. Lain. Okay, tu bobo di mana? Okay, baik. So, itu Bobo Hizan dan Bobo Lian. Okay, tu bobo di mana? Okay, baik. So, itulah berkaitan dengan berkaitan dengan bab yang ke-10 iaitu revision pantas berkaitan dengan bab 10 iaitu Sarawak dan juga Sabah. Okey.
So, kita tak perlu lama-lama kat situ, kita nak proceed kepada soalan yang telah kita bincangkan hari itu, iaitu soalan yang cikgu cakap apa? Okey, jawapannya itu. Jawapannya yang itu. Itu. Tu. Kan? Korang dah jawab kan? Korang dah jawab dah. Jadi kita nak tengok apakah jawapan sebenarnya? Jawapan Sobonai. Sobonai. Saya punya jawapan yang tu. Ya, ramai yang stres bila kita jawab soalan macam tu kan. Ramai yang stres. Oh, cikgu stresnya. Oh, cikgu. Okey. Baik. Cikgu bagi jawapan terus. Okey, sila semak sila semak. Okey. Baik, soalan nombor 1 ini, okey, jawapannya adalah okey, faktor yang mendorong penggunaan bahasa Melayu, jawapannya adalah 1D. Okey, 1D. Kemudian 2 adalah 1 dan 4, iaitu boy, kadazan Jawa dan kadazan dusun. 5 tu ya. Soalan 3, iaitu kepandaian membuat gangsa adalah jawapannya ialah D, keaslian dalam proses penciptaan. Kalau korang tak dapat ataupun kamu rasa macam cikgu cepat sangat, bagi tahu okay. Ya, betul, soalan-soalan ni waktu kelas hari Rabu tu. Hari ni cikgu bagi jawapan. Okey. Baik, soalan yang keempat, Yuva Raja ini sebenarnya bermaksud putera mahkota. Putera mahkota. Kemudian yang kelima, gelaran raja ini, Maharaja Sri Batara Sri Maharaja, ini adalah gelaran untuk kerajaan Majapahit. B. Okey, Nuhat, yang penting kamu ambil bahan ini. Ada dalam grup WhatsApp tu ya. So kamu boleh ambil dan kamu boleh tandakan sekali. Ya. Itu penting. Baik. Soalan yang keenam. Raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci kerana A, dikaitkan dengan dewa Siva. Dan soalan yang ketujuh, bahasa asing gandum. Gandum sebenarnya berasal dari bahasa Parsi. Gandum. Okey, al-gandumi wal-gundumi. Mak saya tak jumpa. Oh, ya ke? Oh, ada sesiapa yang tak jumpa soalan-soalan ini? Tak jumpa Okey. Tak jumpa soalan ini. Tak apa, cikgu sharekan dengan kamu. Okey, dalam grup sejarah form 3. Mana pula lah grup sejarah form 3 ni? Sana. Okey, grup sejarah form 3. Katakan dah hilang kot. Kan? Baru bagi dah hilang. Kan? Salah. Okey. Di situ. Alright. Ya, betul. Bagus. Baik. So, 8. Sistem tulisan. Okey. Saya memang bagus. Baik, bagus. Okey. Kumihu Kuki, nama dia bagus rupanya. Okey. Baik. Sistem tulisan dan bahasa masyarakat dikaitkan dengan India. So, nombor 8 jawapannya adalah okey. Baik. Adakah jawapannya A? 8 jawapannya A? Salah lah. 8 jawapannya apa? Jawapannya adalah C kan? Kawi kan? Sebab jenis tulisan, betul? Betul kan? Kita tanya Sylvia. Sylvia, betul tak soalan nombor 8 tu C? Betul tak Sylvia? Betul kan? Apa R pula? Okay. Baik. Okay. Doubt my answer. What's your answer? What's your answer? Yalah C lah. Betul lah. Jawapan dia C. Okay. Baik. 9. Bahasa utama yang digunakan oleh kerajaan Majapahit. Bahasa utama yang digunakan oleh kerajaan Majapahit iaitu bahasa Jawa kuno. 9 adalah B, Jawa kuno. Yes. Soalan ke-10. Okey, agama dan kepercayaan yang mempunyai kaitan dengan pernyataan berikut. Hyang. Hyang ni sebenarnya adalah animisme. Animisme. Hyang. Animisme.
11. Faktor yang menyebabkan agama Buddha, Hindu dan Islam tersebar ke alam Melayu iaitu kerana peranan mubalik dan juga perdagangan antarabangsa. So jawapannya adalah C, 2 dan 3. Okey. 12. Agama berikut disebarkan dalam kalangan masyarakat tempatan di negara kita. Agama Islam. Penyebaran tersebut bermula pada abad ke berapa? Iaitu abad ke-7 Masihi. Okey. So ramai yang akan tanya pada cikgu, abad ke-7 macam mana boleh jadi abad ke-7 cikgu? Mudah saja. Okey, mudah saja, iaitu kalau kamu belajar hari itu iaitu tentang tamadun. Kamu ingat lagi tamadun Islam? Tamadun Islam, okey, Nabi Muhammad dilahirkan pada 570 Masihi. Okey, Masihi. Dan penyebaran agama Islam bermula pada tahun 610 Masihi. Bermakna 610 Masihi itu adalah abad ke berapa? Abad ke-7 Masihi. Itu sebenarnya. Jadi penyebaran tersebut bermula pada abad ke-7. Ya, okey. Aduhai, tak apa. Ambil pengetahuan kat sini ya. Baik. 13, 44 fasal. Okey, siapakah yang telah menulis hukum kanun Melaka? Iaitu hukum kanun Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey, Muzaffar Shah. Alright. Dan 14, kepentingan Undang-Undang Laut Melaka. Apakah kepentingan dia? Iaitu untuk urus niaga berjalan dengan lancar. Urus niaga berjalan dengan lancar. Itu 14A. Baik. 15. Bagaimanakah negeri-negeri berikut diletakkan di bawah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka? Bagaimana? Kalau ada Patani, ada especially Kedah. Kalau ada Kedah, maknanya jawapannya apa? Jawapannya adalah kerelaan. Sebab mereka rela duduk di bawah Melaka. Maknanya ini adalah sistem naungan. Ya, naungan. Okey. 15A. Okey. Kemudian 16. Kesultanan Johor dapat menamatkan ancaman Jambi. Bagaimana Kesultanan Johor dapat menamatkan ancaman Jambi? Iaitu dengan cara menyerang dan menewaskan Jambi. C. Okey. 17. Raja Kecil menyerang Johor pada tahun 1718. Mengapa serangan itu dibuat? Kenapa? Kerana kita ada bincangan itu kan, menuntut tahta ke merampas kuasa kerajaan. Yang mana satu? Sebenarnya mengapa serangan tersebut berlaku iaitu untuk kerana apa? Kerana Raja Kecil itu menuntut tahta kerajaan. Itu lebih betul. Kerana apa? Kerana Raja Kecil kata dia adalah anak ataupun putera kepada Sultan Mahmud Shah I yang mangkat di Julang tu. Jadi inilah dia. Menuntut tahta tu ya. Raja tipu. Okey. Baik, 18. Mengapakah pusat pemerintahan Johor Riau sering berpindah? Kenapa pusat pemerintahan Johor Riau sering berpindah? Kerana iaitu muslihat mempertahankan diri. Berpindah-pindah ada 3 kan. Kena ingat Kota Kara, Kota Sayong, Kota Batu. Kenapa berpindah? Kerana diserang oleh Portugis dan sebagainya. Jadi dia sering berpindah untuk mempertahankan diri. Jadi itu 18D. Okey. Tapi jawapan C macam betul pula. Okey. Jawapan C sebenarnya dia tak mentionkan kedudukan tak strategik. Cuma dia kata kedudukan yang satu lagi tu lebih baik. Dia kata lebih baik. Macam itulah. Okey. Baik. 19. Yang manakah merupakan alat kebesaran yang dibawa oleh Raja Muzaffar semasa berangkat ke Perak
So alat kebesaran itu adalah pedang curah si manja kini dan nobat. So jawapannya ialah 2 dan 3 C. Okey, nobat dan pedang curah si manja kini. 20. Undang-Undang 99 Perak merupakan perlembagaan Sultan Perak. Okey, Undang-Undang 99 Perak mula diguna pakai semasa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain. Sultan Iskandar Zulkarnain. Itu Undang-Undang 99 Perak. 21. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu membawa alat kebesaran, antaranya ialah sebelah keris. Apakah nama keris itu? Nama keris itu adalah nama Keris Panjang Nang Cayam. Keris Panjang Nang Cayam. Okey, itu nama keris dia. Macam-macam nama dia kan? Yes. 22. Strategi kerajaan Kedah untuk menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Okey, iaitu adakah yang ini kita tengok yang mana dia buat? Adakah B ataupun adakah C ataupun adakah A? Okey, tapi jawapannya adalah A, betul? Mendapatkan perlindungan raja siang. Okey. Ya. Nombor 20 apa? Okey, nombor 20 adalah D. 20 adalah D, Sultan Iskandar Zulkarnain. 21 adalah D juga, iaitu Keris Panjang Nang Cayam. Dan soalan 22A mendapatkan perlindungan Raja Siam. Dan 23, kemangkatan Raja Bahar telah menyebabkan berlaku perpecahan wilayah Kelantan, iaitu Kelantan Barat dan Kelantan Timur. So jawapannya adalah C, 2 dan 3. Kelantan ada 2, Barat dan Timur pada waktu itu. Okey. Barat dan Timur. Baik. Kemudian 24. Ini memelihara kijang. Kalau kijang, okey, kalau kijang sebenarnya siapakah Y? Y itu adalah Cik Siti Wan Kembang. Okey, Cik Siti Wan Kembang. Okey, jadi itu 24D. Right. Kemudian soalan 25. Yang manakah bukan merupakan kandungan yang terdapat dalam sistem perundangan negeri Melayu? Bukan. Okey. Adakah peranan raja atau sultan, hak rakyat dalam pentadbiran, sistem penggantian pemerintah atau hak pembesar dalam pentadbiran? Baik. Sebenarnya yang bukan kandungan terdapat dalam sistem perundangan adalah B, hak rakyat dalam pentadbiran. Okey. Yang itu tak ada dalam sistem perundangan negeri Melayu. Baik. 26. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah dan Perlis. Okey, persamaan. Apakah persamaan dalam peruntukan tanggungjawab sultan atau raja? Okey, iaitu tanggungjawab sultan atau raja iaitu melarang menyerahkan negeri kepada kerajaan lain. Kan? Sekarang pun tak ada. Ada. Sekarang kita rakyat ada kuasa. Kita ada kuasa untuk memilih pemimpin. Caranya apa? Dengan pilihan raya, mengundi. Siapa kata kita tak ada kuasa? Ada. Kan? 27. Syarat pengganti sultan. Syarat pengganti sultan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Kalau nak ganti sultan, mestilah seorang lelaki dan mestilah berketurunan raja. Mesti. Okey, sultan mana ada perempuan? Tak ada. Kan? Tak boleh. Okey. Baik. 28. Okey, yang menjaga keamanan mengutip cukai. Siapa ni? Ini adalah okey, di lembah sungai di Sabah. Okey, adakah ketua bebas? Bukan. Dia adalah wakil raja. Ya, wakil raja. 29. Faktor yang mempengaruhi kegiatan harian. Apakah faktornya? Iaitu bentuk muka bumi. Itu yang ada bentuk muka bumi, pesisir pantai,
lembah sungai dan pedalaman. Itu kamu kena tengok ke situ ya. Dan soalan terakhir, apakah kaum yang terlibat dalam aktiviti pembuatan sagu di Sarawak? Kita baru tengok tadi, iaitu kaum Melanau dan juga Melayu. So 30 adalah D. Baik, sekarang ni kalau ada yang dah tanda, cuba kira berapa yang betul per 30 dan letakkan dalam Zoom chat sekarang. Nak tengok berapa ramai yang betul per 30. Q 29 per 30. Oh boy, 27. Okey. Yang lain-lain? Ada dapat 29, ada dapat 27. Siapa lagi? Okey. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, iaitu 26, 25 pun ada. 27 pun ada, 29 pun ada. 4 per 30 yang salah. Aku lempang juga tadi. Okey. Lishin 25. Okey, 25. Bashira 25. Okey, Kavia kata tak tengok lagi soalan 27. Okey, soalan 27 jawapannya adalah soalan 27 jawapannya adalah B. B Okey. Never thought I'd be good at sejarah. Siapa kata kamu tak boleh bagus? Kamu boleh bagus apa sejarah? Okey. Baik, Amirul bagus. Other word, kamu boleh. Jangan risau. Semua pelajar cikgu boleh dapat markah yang bagus untuk sejarah. Boleh. Tapi kenapa? Kena trust yourself. Believe in yourself. Kena percaya. Yeah. Haris Rusli. Macam biasa dengar nama Haris Rusli. Boleh cikgu tanya, adakah kamu adik kepada Marisa Rusli? Okay. Okey, baik. Haris dah sampai dekat ni? Dah sampai dekat Puncak Alam ke? Ke dah sampai kat Terengganu tu? Okey. Tak cukup je beli cikgu. Okey, I know. Okay. Tak apa. Okey, itu penting. Baik. Cikgu, apa yang kita nak buat ni sekarang ni? Okey, kita akan buat satu lagi latihan, iaitu latihan itu yang berada, yang telah cikgu kongsikan dengan kamu kot sebenarnya. Iaitu yang mana satu cikgu? Iaitu yang ini. Okey, yang ini. Ini dia. Okey, iaitu tentang soalan-soalan yang kita kena tandakan ini. Kita buat sama-sama. Cikgu dah sharekan latihan ini dalam grup WhatsApp. So, siapa yang tak dapat, sila tengok semula. Kalau tak ada, nanti cikgu share kat grup mana. Lama. Kat grup mana ni yang masalah ni? Okey. Roy, kau tak dapat ya Roy? Kau tak dapat sejarah form 3 2002. Ya, sejarah form 3 2002. Ya, ada. Latihan pengukuhan. Okey, tak apa. Cikgu hantar kat Roy. Okey. There are 2 groups, I think. Yeah. Sebenarnya bukan ada 2 grup. Sebenarnya hampir ada 3 grup sebenarnya. Sebenarnya dalam kelas ni ada 3 grup. Okey. Ada 3 grup sebenarnya. Teruslah cikgu cakap. Satu grup yang memang cikgu ada. Satu lagi iaitu grup daripada pelajar-pelajar daripada Kuala Lumpur. Okey, pelajar-pelajar daripada CBS, CBN, Convent Bukit Nanas. Dan satu lagi grup adalah daripada grup Fly High. So ada 3. Ni tak lama lagi ada 2 grup nak masuk lagi. Tak tahulah macam mana nak subatkan kan. Jadi kalau ada banyak grup masuk ni, setiap bulan pelajar pun sampai 70 sampai 90 orang. Kalau ramai-ramai nak buat macam mana? Tak dapat dia nak tolong. Right. Jom kita lihat latihan-latihan ini. Okey, dan kita buat bersama-sama. Boleh? Kita buat bersama-sama Buat melody, ya ke? Cikgu belum share. Cikgu belum share. Okey. Okey, cikgu sharekan sekali lagi. Okey, kepada grup ini ya. Okey. Belum print, jap. Okey, boleh jap mana pula lah form 3 ini. Ini dia. Okey, ini dia.
Why not create one main group? Okay. Kerana grup itu datang daripada admin yang berbeza-beza. Kalau grup CBN ni admin dia Puan Melody. Puan Melody ya. Okay. Boleh Roy, boleh, tak ada masalah, boleh. Dan satu lagi grup tu admin dia pembenda cikgu. Okey. Okey. Dan satu lagi iaitu grup yang telah di admin dia adalah daripada Fly High. So admin berbeza-beza, so tak boleh combine satu. Sebab admin berbeza-beza ya. Baik. Okey, kita mulakan untuk tandakan betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang salah. Okey. Alam Melayu juga dikenali sebagai Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Okey, betul atau salah? Betul. Okey. Ya, jawapannya adalah betul. Okey, betul okey, betul. Okey. Sila tandakan bersama-sama kita buat sama-sama. Alam Melayu dapat dilihat melalui 4 sudut, iaitu sudut geografi, bahasa, budaya dan kaum. Salah. Jawapan dia salah. Ainul, macam suara Doraemon lah. Salah. Boleh saja. Kan? Kan? Tabita. Dia macam tu lah. Okey. Baik. Okey, baik, kita lihat. Kerajaan Funan. 3. Kerajaan Funan menjadi masyhur pada zaman pemerintahan Fan Shih Man. Betul cikgu. Betul. Ya, betul. Betul. Okey. Baik. Apa hal tiba-tiba ramai berbunyi ni? Kan? Okey. Itu kebiasaan. Kau ni. Okey, baik. Keempat. Okey, Kerajaan Majapahit terletak di Pulau Jawa, diasaskan oleh Radin Wijaya yang berpusat di Kota Trowulan. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, kerajaan Jap. tak. Kota Trowulan tu betul, tapi Raden Wijaya tu. Raden Wijaya tu betul. Saya tak pasti dengan Pulau Jawa tu. Memang Pulau Jawa. Betul. Memang Pulau Jawa. Okey. Dan memang pusat dia ialah Kota Trowulan, memang betul. Okey, memang Kota Trowulan. Kemudian Kerajaan Alam Melayu mempunyai tamadun yang rendah dan tidak standing. Jawapannya salah. Standing, good. Okey. Baik, soalan seterusnya. Okey, iaitu kalau kita lihat, kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat mendorong pemerintah Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Betul? Ya, betul. Betul. Okey, agama Hindu dan Buddha telah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan. Namun, setelah kedatangan Islam, mereka menolak ajaran Islam. Betul atau salah? Salah. Sebab harus ingat penduduk tempatan memiliki fikiran terbuka ataupun bersikap keterbukaan. Jadi mereka menerima segala kedatangan agama itu. Baik. Nombor 8. Kerajaan Alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China dan India. Betul? Ya, betul. Alright. Alam. Kenapa China dengan India aja? Kenapa kerajaan lain tak? Okey, bagus soalan itu. Baik. Kenapa kerajaan di China dan India saja? Sebenarnya, kerajaan China itu adalah sambungan daripada tamadun China yang kamu belajar semasa tingkatan 1 dulu. Jadi kerajaan itu dah besar. Kalau ada kerajaan-kerajaan kecil yang lain, kerajaan kecil itu akan berurusan dengan kerajaan China. Sebab kerajaan China dah memang jadi tamadun. Begitu juga, dinasti Han, dinasti Qi, jadi dia dah memang besar. Kemudian satu lagi iaitu tamadun di India. Kenapa kerajaan India je jalinkan hubungan dengan orang Melayu? Sebab kerajaan India dah jadi tamadun India yang besar.
Ada dinasti Maurya, dinasti Nanda kan. Itu semua dah buat hubungan. Jadi kalau ada kerajaan kecil-kecil lain kan, dia orang tak deal dengan alam Melayu tapi deal dengan kerajaan India. Sebab dulu tu adalah tamadun. Nampak tak? Jadi itulah yang berlaku. Okey. Baik, kita lihat alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian dan sebagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Betul ke salah? Betul. Betul. Ditanam padi. Padi apa? Padi apa? Wuf, wuf. Padi apa? Okey, baik, seterusnya. Okey. Soalan 10. Selain aktiviti perdagangan, masyarakat kerajaan alam Melayu juga mahir membuat kapal dan menguasai ilmu. Betul atau salah? Betul juga. Betul. Ini betul juga. Okey. So, itu berkaitan dengan 10 yang kita telah lihat tentang alam Melayu. Okey. Baik. Kita teruskan dengan ini dia. Kemudahan pelabuhan. Okey, telah membolehkan kerajaan alam Melayu berkembang maju hasil kegiatan perdagangan dengan pedagang luar. Padankan kerajaan-kerajaan alam Melayu berikut dengan pelabuhannya. Okey. Alamak. Baik. Kerajaan Funan dengan apa? Kerajaan Funan dengan pelabuhan dia Okyo. Okey, Funan dengan Okyo. Okey. Kemudian kerajaan apa lagi? Kerajaan Champa. Ingat tak Champa? Dia punya pelabuhan kat mana? Pelabuhan kat mana Champa? Kat Turan. Kat Turan, Turan, Kamran Kamran, Sri Banoi dan Maliti. dan Maliti. Okey. Kalau ada salah, korang boleh betulkan korang bertanggungjawab atas jawapan-jawapan ini. Ingat. Sriwijaya. Okey, di mana? Iaitu di sini. Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Salah ibu, salah. Salah. Kejap. Palembang. Pandai. Nasib baik. Okey. Salah. Dia punya Alah, ayat. cikgu habis sangat. Kau dia- ni cikgu buat dua soalan baru okey. baru buat salah. Alright. Tak tahan Nadia tu dulu. Salah cikgu salah. Salah cikgu salah. Palembang. Okay. Bagus. Cakap. Okey. Baik. Okey. Baik. Kemudian kerajaan Angkor. Okey, pelabuhan dia di mana? Iaitu Yasodarapura. Betul? Yasodarapura. Okey. Majapahit. Di mana kok di Majapahit ni? Iaitu di di Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Betul? Begini kan? Betul. Ya, betul lagi tu. Dan kerajaan Kedah Tua. Ya, di mana ya? Di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Pangkalan orang bujang. Pangkalan bujang. Pangkalan orang bujang. Siapa bujang kat sini? Bujang means single. Siapa single kat sini? Okey. Tak ada maknanya Tak semua nak double. mengaku. Tak nak mengaku. Okey. Okey. Maknanya semua double lah. Okey. Fine. Okey. So kalau korang tak boleh single, korang boleh main double macam badminton. So boleh main double. Okey, baik. Okey, kemudian kerajaan Ganggan Negara. Okey. Single and ready to mingle. Ganggan Negara, Pangkalan Lembah Kinta, Tanjung Rambutan. Okey. Baik. Kan. Jadi kalau katakan ada orang cakap lain, kalau katakan single, tak ada orang yang cintai apa semua kan. Jadi dia orang kata pergilah cintai sungai. Okey, cintai sungai kita, cintai alam sekitar kita. So at least tak rasa single lah. Okey, at least tak rasa single lah. Cintailah sungai. Thank you cikgu bagi nasihat. Yeah. Nasihat yang bagus. Yeah. Okay. What amazing advice here. Okay. Cintailah sungai, cintailah alam sekitar kan. Okay. Baik. Okay. Aduh ya. Baik. Kita lihat. Okay. Padankan latest. Okay. Where are we already? Why Arif Lutfi?
Lain macam suara kau ni. Kau kat mana Arif? Kan? Arif, cikgu perasan lah kan, Arif Lutfi, muka kamu macam pelakon lah. Siapa pelakon orang putih tu. Pelakon Spiderman ke? Bukan. Ada Apa satu. ni cikgu Bodik? Mana boleh? Ada. Tak ingatlah nama dia. Okay. Baik. John Cena terkorak kau. Tom Holland is more handsome. Kan? Tom Holland handsome. Tom Tomba ada lah. Okay, baik. Kita teruskan. Padaan kerajaan alam Melayu. Okey, dengan barang-barang yang didagangkan. Okey, kerajaan Majapahit. Barang-barang yang didagangkan yang mana? Gangga Negara yang mana? Okey, dan juga Kedah Tua yang mana? Okey, baik. Kalau cikgu, Gangga Negara ni cikgu akan letakkan di sini. Kenapa? Kerana Gangga Negara ini dia terkenal dengan bijih timah. See? Bijih timah. Jadi biji timah, sebab Gangga Negara ni dekat Ipoh, Perak. So Perak kan banyak biji timah. Jadi sebab itu Gangga Negara dengan emas, biji timah dan rempah ratus. Kemudian kalau Kedah Tua ni cikgu akan letakkannya di sini. Sebab apa? Sebab kerajaan Kedah Tua ada Gading Gajah. Ada Gading Gajah. Okey. Jadi kalau Majapahit pula, okey, Majapahit, cikgu akan letakkan untuk kayu cendana, ikan dan kulit penyu. Kerana Majapahit ini memang terkenal dengan pelabuhan dan juga aktiviti laut. Kayu cendana, ikan dan juga kulit penyu. Jadi betul ke tak betul ni? Betul tak apa yang cikgu tandakan ni? Betul. Yes. Okey. Baik. Okey. Baik, dah dapat Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, bahasa tulisan dan persuratan. Isi tempat kosong di bawah. Senang je ni. Selain bahasa Melayu, apa turut memainkan peranan penting dalam masyarakat kerajaan alam Melayu? Bukti penggunaan bahasa dapat dilihat. Okey, bahasa apa? Bahasa apa satu lagi yang penting digunakan? Bahasa Sanskrit. Ya, bahasa Sanskrit. Okey, bahasa Sanskrit. Okey, turut mainkan peranan penting dalam masyarakat kerajaan alam Melayu. Bukti penggunaan bahasa dapat dilihat pada apa? Pada Batu bersurat. Ya, batu bersurat. Okey. Tapi sebenarnya kita pun sekarang masih menggunakan batu bersurat, betul tak? Kita sekarang masih menggunakan batu bersurat, betul tak? Betul tak, Aiman? Iaitu kat mana cikgu? Korang tak perasan ke kalau rumah-rumah kamu yang dekat bawah, yang teres tu kan kamu ada batu kan dekat tembok tu, kemudian ada lubang untuk letakkan surat. Jadi postman datang, dia letak surat dalam batu tu kan. Tu bila orang tanya, itu apa? Itulah dia batu bersurat. Dalam batu tu ada surat yang kamu boleh ambil. Okay. So batu bersurat. Okay. So batu bersurat. Lain macam Okay. Baik. So kita lihat di sini. Sebelum sistem tulisan, kita tampal surat ke batu tu jadi batu surat. Okay, baik. Sebelum sistem tulisan digunakan, masyarakat kerajaan alam Melayu mengamalkan apa? Mengamalkan tradisi lisan. Maknanya tradisi lisan. Untuk maknanya bercakap je lah. Hasil persuratan kerajaan alam Melayu dipengaruhi oleh epik dan sastra India seperti Mahabharata, okay, dan juga Ramayana. Ramayana. Itu dia. So berikutan kedatangan Islam, persuratan kerajaan alam Melayu mula dipengaruhi oleh
sastra Islam. Sastra Islam. So itulah dia. Tembok masuk taman di sekolah ada mereka letak macam sejarah sekolah gitu. Oh, ya ke? Oh, itu dipanggil korang tembok bersurat Oh, bukan batu bersurat. Okey, baik. Okey, soalan keempat. Okey, cikgu rasa okey. Cikgu rasa kita buat soalan keempat je lah. Lepas tu kita main game lah. Boleh? Penat lah. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey, sila masukkan jawapan yang betul. Golongan paling atas sekali mestilah golongan siapa? Raja dan juga Raja dan kerabat diraja. ya, kerabat diraja. Okey, kerabat diraja yang atas sekali. Golongan bangsawan adalah seperti okey, pembesar. Okey, pembesar ke pekerja istana, askar, artisan? Ya ke? Pembesar ilmuwan golongan Pembesar ilmuwan. pembesar ilmuwan lah kan? Pembesar, kemudian di sini ilmuwan, okey. Golongan agama. Ya, dan juga golongan agama. Golongan agama. Rakyat merdeka adalah seperti pekerja istana, okey, dan juga pekerja istana. Kemudian juga askar. Okey, askar dan juga artisan. Artisan. Manakala hamba pula ialah tawanan perang. Okey, tawanan perang. Okey, hamba berhutang. Okey, dan juga satu lagi iaitu yang rela menjadi hamba. Ya, rela menjadi hamba. So, itulah dia. Okey. Cukuplah. Kita buat banyak latihan hari ni, revision dan latihan sampai cikgu tengok kamu dah macam nak muntah dah. Sabar. Tarik balik. Jangan muntah dulu. Tarik balik. Okey. Dah terlambat. Dah terlambat. Alamak. Kan. Dia, I know dia bukan bunyi macam tu. Dia bunyi macam ni. Dah terlambat. Okay. Terlambat. Sebiji mana. Apa itu? Udah macam apa? Udah macam ni macam Doraemon ya. Udah terlambat. Jadi baik. Lain macam. Alright. So kita pergi kepada permainan lah pula kan. Okey, jom kita buat permainan. Okey, permainannya adalah permainan biasa-biasalah, iaitu kita akan buat permainan quizzes. Okey, ada satu set quizzes untuk kamu semua. Satu set quizzes untuk kamu semua kembali selepas berbulan-bulan. Okey, kembali selepas berbulan-bulan ya. Bab 10 saja ke? Apa pula bab 10? Biarlah bab semua alang-alang kan. Berapa soalan cikgu? Berapa yang kau nak? Kau nak berapa? Satu soalan. Okey. 19 macam terlalu sikit. 21 terlalu banyak. 20 lah cikgu. Oh, okey. Nampak tak? Dia punya curi cikgu punya tau. Tak aci tau. Copyright control. Oh, okey. Okey, markah share kat parents tak? Tak. Okey, tidak. Okey. Alright. So, okey, cikgu akan berikan ini linknya untuk semua. Okey. Okey, sila klik pada link itu dan sila masuk. Pintu tak kunci. Okey, jap cikgu pause dulu.